Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Kali ini kita teruskan lagi dengan kelas pendidikan kesihatan. Okey. Pada kelas yang lepas, kita dah habis belajar mengenai kuman. Okey, ada apa jenis-jenis kuman, apakah cara kuman tu merebak dengan cara nak elak diri kita daripada dijangkiti penyakit dan kuman. Okey, untuk kali ini kita akan masuk satu tajuk yang baru. Dia sedikit sebanyak berkait rapat dengan tajuk yang pernah kita belajar sebelum ni, iaitu sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat, tidak selesa, semua tu. Dia macam sambungan lah. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, cikgu nak perkenalkan dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas kita sekarang. Okey, tajuk pada hari ini adalah boleh bertindak. Okey. Untuk tajuk kali ini, minta semua murid-murid sediakan buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 1 muka surat 87. Okey, dia ada gambar sama macam yang ada cikgu tunjukkan ni. Okey, ni buku teks dia muka surat 87. Okey. Okey, semua dah sedia buku teks. Baik. Sekarang kita akan tengok dengan lebih mendalam mengenai topik ini. Okey. Apakah tindakan anda? Okey, lihat gambar di bawah. Anda lihat ada seorang pencuri yang sedang memecah masuk rumah jiran anda. Apakah tindakan anda? Ada ni, awak dah nak tidur ke? Awak tengah duduk kat tepi tikap, konon nak relax-relax. Awak tengok kat tikap tu nampak rumah jiran awak. Awak tengok ada pencuri nak masuk, nak pecah masuk rumah jiran awak. Apakah tindakan anda? Anda tahu awak lah. Okay, apa awak nak buat? Awak nampak benda macam ni berlaku. Okey. Kalau cikgu lah kan. Kalau cikgu lah. Okey. Ada dua tindakan yang boleh kita buat. Okay, yang pertama, saya akan telefon polis. Sebab tadi tanya anda kan, anda tu maksudnya kita kena guna mula jawapan kita dengan saya lah. Sebab dia macam tanya kalau awak nak buat apa kan. Kalau saya akan telefon polis. Sebab nampak pencuri masuk kan. Bahaya ni. Rumah jiran kita punya barang-barang boleh hilang ke. Mungkin ada jiran kita yang dalam tu tengah tidur. Mungkin dia boleh buat bahaya dekat jiran tu. Jadi kita kan telefon polis. Ataupun nombor dua, tindakan yang boleh kita buat adalah saya akan beritahu pada ibu bapa untuk laporkan kepada polis. Kalau awak tak pandai lah nak cakap dekat polis macam mana nanti kalau dia tanya macam-macam, minta alamat ke apa, saya mana tahu. Tak apa. Kalau awak nampak benda macam tu, awak dengan cepat, dengan segera pergi minta tolong dekat mak ayah awak, ibu bapa awak. Bagi tahu dia apa yang awak nampak dan minta dia orang tolong laporkan kepada pihak polis. Barulah polis boleh datang dan tolong tangkap pencuri tu, tolong jiran awak kan. Itu adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Tindakan ni apa? Tindakan tadi macam cikgu beritahu adalah apa yang awak nak kena buat. Apa yang awak nak buat, apa yang awak nak kena lakukan pada masa yang awak nampak ataupun awak sendiri yang ada dalam situasi
yang diberikan tu lah. Okey. Macam mana kita nak fikir apa benda yang kita patut buat, yang kita nak kena buat. Cara kita nak menilai apa yang kita nak kena buat tu. Okey, yang pertama, lihat orang dan kawasan sekeliling. Kita tengok dulu kawasan sekeliling kita, ada tak orang-orang ramai ataupun orang-orang yang terdekat awak boleh minta tolong. Kalau awak berada dalam situasi yang bahaya ataupun awak sendiri yang ada dalam situasi kecemasan tu, tengok dulu ada tak orang berdekatan. Sebab kadang-kadang benda ni jadi dekat luar, bukannya kita ada dekat rumah dekat dengan mak ayah kita ke apa. Jadi kita kena tengok ada tak orang yang terdekat yang boleh kita minta tolong. Okey, nombor 2, hubungi pihak yang sepatutnya. Awak kena telefon ataupun minta tolong kepada pihak ni maksudnya orang yang sepatutnya awak minta tolong lah. Kita ambil balik tadi contoh situasi tadi, kita tengok awak ternampak pencuri masuk dekat rumah jiran awak. Betul? Takkan awak nak telefon bomba. Bomba kerja dia bukan nak tangkap pencuri. Bomba kerja dia padamkan api, selamatkan orang dalam kesusahan. Jadi kalau pencuri ni tugas siapa? Polis. Jadi kena minta tolong pihak yang sepatutnya lah. Okey, contoh, kalau ada sesuatu yang bahaya jadi dekat awak di sekolah, siapa yang awak nak minta tolong? Ni awak ada dalam sekolah ni. Pihak yang sepatutnya awak minta tolong dekat sekolah ada, sama ada cikgu, cikgu yang guru kelas awak ataupun mana-mana cikgu pun boleh. Ataupun kalau masalah yang awak rasa boleh minta tolong pada kawan-kawan pun boleh minta tolong pada pengawas. Pengawas pun boleh tolong awak. Ataupun minta tolong kalau macam bahaya sangat, awak tak sempat nak cari cikgu, pengawal keselamatan di sekolah pun boleh bantu awak. Okey. Nombor 3. Ni penting Okey, nombor 3. Kenal pasti ciri-ciri orang yang tidak dikenali itu. Okey. Awak kena kenal pasti betul-betul. Tengok betul-betul. Katalah awak sempat nampak dia kan. Macam yang situasi nombor 1 tadi tu, awak nampak pencuri tu kan. Awak ingat betul-betul dia pakaian dia macam mana. Kalau boleh awak dapat nak lihat dari jauh tu macam mana muka dia ke, warna kulit dia ke, ataupun dia ada bawa barang-barang tertentu ke. Kenapa nak kena ingat benda tu? Sebab apa? Dia akan memudahkan awak nak buat laporan ataupun nak bagi tahu dekat orang nantilah. Kalau awak nak buat jumpa polis, awak nak buat laporan polis nanti akan mudahkan kerja dia. Dia nak cari pencuri kan. Nanti mesti dia akan tanya awak, okey, awak nampak pencuri. Pencuri tu dia macam mana? Dia lelaki ke perempuan? Dia pakai dia macam mana? Dia pakai baju corak apa, warna apa? Dia ada bawa barang-barang bahaya tak? Pisau ke, parang ke kan? Awak kena ingat benda-benda tu. Baru awak boleh bantu pihak polis nak tangkap pencuri tu dengan lebih cepat lah. Sebab dia dah tahu rupa macam mana kan? Senang dia nak buat kerja dia. Awak pun senang nak bantu orang lain. Okey. Nombor 4. Jauhkan diri daripada situasi kecemasan. Ni kira macam awak dah tak ada cara nak buat dah. Tak boleh nak telefon orang minta tolong. Awak dah tak boleh nak pergi dekat cikgu ke, nak pergi dekat mak ayah ke, nak minta tolong dia orang. Sebabnya awak dekat luar kan, contoh awak masa tu ada dekat taman permainan, ada dekat padang ataupun dekat tempat awam. Macam mak ayah awak minta awak pergi kedai runcit kejap ke beli barang kan. Ni tempat-tempat awam ni, mak ayah awak tak ada, awak pun tak bawa handphone apa nak minta tolong dekat orang. Apa awak nak kena buat? Jauhkan diri daripada situasi kecemasan ataupun situasi bahaya tu. Jauhkan diri. Jangan duduk dekat-dekat dengan orang yang awak rasa bahaya ni. Okay? Kenapa? Sebab kita tak tahu orang tu nak buat apa dekat kita. Kita rasa dia macam membahaya kan. Tapi bila dia dah nak buat apa kat kita tu, kita tak boleh nak nampak, tak boleh nak tahu. Ada setengah orang kata, alah cikgu, nanti kalau dia nak tangkap saya lawan lah dia. Saya ada tengok cerita Ejen Adi, cerita boy dia lawan-lawan tu, saya boleh tiru cara dia lawan. Awak kena ingat, itu kartun dek.
Dia bukannya situasi dunia sebenar. Awak nak lawan-lawan dah apalah. Kalau dia ada pistol ke, dia ada pisau ke, macam mana? Kan dah jadi makin bahaya situasi tu. Jadi lebih baik awak jauhkan diri daripada situasi kecemasan tu. Okay? Mungkin awak boleh lari dari tempat tu. Sambil lari tu jerit minta tolong, kata ada orang nak buat apa-apa dekat saya ke. Ataupun kalau awak tak berani nak jerit macam tu, awak cuba jauhkan diri daripada orang tu. Pergi dekat tempat yang ada orang ramai. Supaya dia pun tak boleh nak buat apa-apa lah dekat awak sebab ada orang ramai. Kan orang ramai nampak dia, orang ramai pergi telefon polis lah apa semua kan. Tu cara satu lagi lah. Okay. Sekarang kita dah tengok keempat-empat cara nilai tindakan. Kita cuba untuk jawab soalan-soalan mengikut situasi yang diberikan. Okey. Kita tengok situasi yang pertama. Tadi awak nampak pencuri masuk rumah jiran. Sekarang ni situasi pertama. Anda perasan bahawa seorang pencuri telah berada di dalam rumah anda. Tadi pencuri awak nampak pencuri masuk rumah jiran. Sekarang ni awak perasan pencuri masuk dalam rumah awak. Apa tindakan anda? Apa awak nak buat? Awak tengok gambar tu betul-betul. Dia sedak lelaki tu, dia perasan ada pencuri masuk. Kemudian dia angkat telefon, dia kata ada pencuri dalam rumah saya. Jadi penyelesaiannya macam mana? Macam mana kita nak selesaikan ni? Apa yang kita perlu buat? Okey. Jawapannya adalah yang pertama, saya akan telefon polis. Contoh macam apa yang dia buat dekat gambar tu lah. Okey, dia telefon, dia cakap ada pencuri di dalam rumah saya. Mungkin dia bagi tahu dekat pihak polis apa yang jadi dekat dalam rumah dia tu. Atau nombor 2, saya akan beritahu ibu bapa mengenai situasi ini dan meminta mereka menelefon polis. Awak mungkin tak berani, tak pandai nak cakap dekat polis macam mana. Tak apa. Macam tadi tu juga, macam gambar tu juga, awak telefon mak ayah. Sebab apa? Sebab tengok dalam gambar ni macam rumah tu kosong kan. Macam dia seorang je ada dekat rumah. Mungkin mak ayah dia ada kat luar, time tu pencuri masuk. Jadi telefon dekat ibu bapa, maklumkan dekat dia orang, bagi tahu dia orang kata ada pencuri dalam rumah, minta tolong telefon polis. Okey. Ni contoh penyelesaiannya yang cikgu bagilah. Mungkin awak ada cara penyelesaian yang lebih baik dan berkesan. Okey, situasi 2. Tadi tu di rumah Sekarang kita tukar lokasi dia pula di sekolah. Okey. Ada seorang lelaki yang tidak dikenali. Dia datang kat sekolah. Dia cakap, katanya dia ingin menghantar anda pulang ke rumah. Awak tak kenal lelaki ni, tapi dia datang dekat awak, dia cakap, mari saya hantar kamu balik. Apa tindakan anda? Awak nak buat apa? Orang awak tak kenal ni. Nak kata pakcik awak pun bukan, atuk awak pun bukan, pak ngah, pak su ke apa, jiran sekali pun bukan. Dia memang awak tak kenal langsung. Dia kata nak ambil awak, dia nak hantar awak balik ke rumah. Apa awak nak kena buat? Dalam gambar tu ada bagi dah clue dia. Lari dan jerit. Awak nak lari dan jerit. Jerit tu apa dia nak kena jerit tu? Awak tak akan nak jerit apa, aiskrim ke apa? Bukan. Apa awak nak kena buat? Ni contoh jawapan dia. Yang pertama, saya akan lari masuk semula ke sekolah dan memberitahu guru. Ni pun langkah yang pertama. Dia kata lari yang jerit tadi kan clue kat bawah tu. Awak lari balik masuk dalam sekolah dengan segera. Kenapa kena lari? Sebab takut kalau awak jalan pelan-pelan, awak dah pusing belakang nak masuk sekolah tu, dia pergi tangkap awak dari belakang kan. Bahaya. Jadi awak tahu macam situasi ni, terus pusing belakang, lari masuk balik dalam sekolah dan beritahu guru. Beritahu kat cikgu. Katalah cikgu ni macam awak masuk sekolah, payah nak carilah cikgu mungkin ada jauh daripada awak nak masuk sekolah tu. Yang terdekat dekat pintu sekolah siapa? Pengawal keselamatan. Jadi boleh juga beritahu kepada
pengawal keselamatan. Apa yang jadi dekat awak ni? Okey, ataupun nombor 2. Saya akan lari masuk semula ke sekolah dan jerit meminta tolong. Okey. Kalau yang tadi tu awak masuk dengan nak cari cikgu. Awak tak cakap apa-apa ni, awak masuk cari cikgu terus. Nombor 2, awak lari masuk dalam sekolah, sambil awak lari tu awak jerit minta tolong. Ni kenapa nak buat macam ni? Satu, bila awak lari masuk dalam sekolah, awak dah masuk semula ke dalam kawasan yang selamat. Orang tu tak boleh nak ikut awak dalam sekolah lah, sebab dia bukan cikgu, dia tak boleh masuk sekolah. Okey? Sambil awak lari tu, awak jerit meminta tolong. Dia mesti awak jerit kuat-kuat ni, sebab ni waktu balik kan, siapa yang akan ada dekat kawasan sekitar tu? Ada mak ayah orang lain yang dia dah tunggu nak ambil anak dia kan. Ada pengawal keselamatan, mungkin ada cikgu yang berdekatan dengan tempat awak. Dia dengar awak jerit minta tolong, mesti dia akan cari awak lah. Kenapa awak lalu minta tolong ni apa semua kan. Okay? Bila buat macam tu, cikgu akan datang ke awak, pengawal keselamatan datang dekat awak. Mungkin ada mak ayah, kawan-kawan awak yang awak kenal, dia mungkin akan pergi tengok lah kenapa dia minta tolong ni kan. Bila jadi macam tu, orang dah ramai datang, dah berkumpul, dia orang jahat ni, dia mesti takut sebab dia nak buat benda ni, dia tak nak kena tangkap kan. Bila dah jadi orang dah ramai kat situ, awak pun dah nampak dia rupa macam mana, awak boleh bagi tahu dekat dia orang macam mana orang yang nak tangkap awak tadi tu, nak culik awak tu. Jadi sebabkan itu, dia mesti akan lari lah. Dia tak akan duduk kat situ dah. Jadi awak dah selamat. Okay? Ni contoh penyelesaian dia sahaja. Ingat jangan nak pandai-pandai awak dah nampak macam ni, awak kata, oh saya pandai lawan cikgu, saya masuk taekwondo. Boleh. Kalau jadi apa-apa dekat awak macam mana? Taekwondo ni dia lawan tak ada pakai senjata. Kalau lah dia ada pisau, bahaya pada awak. Okay? Kita tengok situasi yang seterusnya. Okay, situasi 3. Tadi dekat sekolah. Kita tukar pula lokasi dia. Kita tukar dekat tempat permainan lah. Tempat yang awak tu main-main. Okay. Ada seorang lelaki yang tidak dikenali mendekati anda ketika anda bermain di padang. Awak tak kenal dia ni. Dia pergi dekat awak masa awak tengah main-main bola dekat padang. Okay. Dia meminta anda mengikutinya sebentar dan anda akan diberikan aiskrim jika anda ikuti dia. Okay. Kalau awak ikut dia ni, dia akan bagi awak hadiah. Dia bagi awak aiskrim. Awak tengok kat gambar ni, dia cakap apa? Adik, mari ikut saya. Bawah tu ada aiskrim. Apa tindakan anda? Apa awak nak buat kalau ada dalam situasi ni tadi? Ingat balik cara kita selesaikan situasi 1, situasi 2 tadi. Ada cara yang lebih kurang awak boleh gunakan. Awak tukar sikit dia punya susunan ayat sahaja. Okey, mari kita lihat cara penyelesaian dia. Okay, yang pertama, saya akan lari dan menjerit meminta tolong pada orang sekeliling. Okay. Sebab awak ada kat padang tengah main bola sepak kan. Bila main bola sepak, maksudnya awak ada di padang ni, tempat yang terbuka dan orang ramai. Jadi bila awak lari menjerit minta tolong, orang ramai akan mula perasan pada awak lah, kenapa dia minta tolong ni semua kan. Mesti dia akan datang nak pergi dekat awak, nak tengok awak perlukan pertolongan ataupun tidak. Jadi awak dah selamat di situ sebab dah orang ramai mula berkumpul dekat dengan awak. Okey, ataupun nombor 2. Ni ada tambahan sikit. Okey. Saya akan katakan tidak. Okey, tidak ataupun tak nak lah. Okey, sebab dia kata nak, kalau awak ikut dia, awak dapat aiskrim kan. Kata tak nak. Lepas tu awak terus lari daripada tempat tersebut. Tapi lari pun, awak nak lari pergi mana? Ada lari boleh pergi macam tadi juga Kak lah. Lari pergi dekat tempat yang ada orang ramai, ataupun pergi lari dekat tempat yang awak rasakan selamat. Contohnya macam awak pergi padang ni dekat dengan rumah awak kan. Lari balik rumah je lah. Boleh bagi tahu dekat mak ayah. Ataupun awak dekat padang tu ada orang dewasa
yang awak kenal. Sebab ni kan pergi padang main kan, mungkin ada abang kawan awak ke, ada jiran awak pun ada dekat padang pada masa yang sama, awak lari pergi dekat dia minta tolong dia. Okey? Pun boleh juga. Okey, kita tengok situasi 4. Situasi 4 kita tukar lokasi pula. Tadi di padang tempat awak tengah main-main. Sekarang kita pergi kat tempat awam. Tempat awam macam cikgu cakap tadi, tempat yang terbuka. Tempat ada macam contoh kedai runcit ke, kedai makan ke, pasar raya ke, klinik. Tu tempat awam lah. Okey? Kita bagi contoh. Anda dalam perjalanan pulang dari kedai runcit. Awak pergi kedai runcit, awak nak balik rumah lah ni. Okey? Anda perasan ada seorang lelaki yang tidak dikenali sedang mengikuti anda dari jauh. Dia ikut awak ni, awak keluar-keluar kedai runcit, awak perasan ada orang tengah ikut awak dari jauh. Sejak anda keluar dari kedai runcit tersebut, daripada kedai runcit lagi tadi dia ikut awak. Apa tindakan anda? Jadi awak situ, ada orang ikut saya. Selalunya yang tadi kita tengok, orang datang dekat awak, dia tanya sesuatu, awak nak buat apa kan? Macam situasi dekat sekolah tadi dengan dekat padang tadi. Ni dia datang dekat awak, dia tak tanya apa-apa ni, dia tak perasan pun yang awak tahu dia tengah ikut awak. Dia ikut awak dari belakang, dari jauh. Apa awak nak buat? Okey, sekarang kita akan tengok penyelesaian. Okey, contoh penyelesaian bagi situasi 4. Okey, penyelesaian dia 2 cikgu boleh bagi. Mungkin awak ada penyelesaian yang lebih baik lah. Okey. Pertama, saya akan lari dan pergi ke tempat yang ada ramai orang. Okey, sebab ni kan awak berada di kawasan awam, tempat awam. Tempat awam ni selalunya ada ramai orang berdekat-dekat lah dengan awak. Mungkin jiran awak, mungkin ada orang kampung sekitar awak, orang taman sekitar awak kan, yang ada dekat-dekat dengan awak, yang dekat kedai-kedai keliling tu lah. Pergi dekat tempat yang orang ramai tu, lari dekat dia, minta tolong dekat orang situ. Okey, itu awak pergi dekat tempat yang ada orang. Ataupun nombor 2, saya akan lari dan menjerit meminta tolong pada orang sekeliling. Yang ni awak lari terus sambil jerit minta tolong. Mungkin ada orang yang lalu lalang sambil, kan kalau kat tepi jalan kan ada orang naik motor ke, naik kereta, ataupun orang yang kedai dekat-dekat dengan awak. Dia dengar awak jerit minta tolong, mungkin dia akan datang dan tolong awak. Okey. Itu contoh cara awak nak selesaikan situasi-situasi yang berbahaya ataupun kecemasan. Alright. Okey, habis untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Sekarang kita akan tengok apakah aktiviti hari ini. Okey, ada dua latihan yang awak nak kena buat hari ini. Okey, aktiviti yang pertama. Okey, macam contoh gambar yang dekat atas ni. Ini aktiviti pertama. Aktiviti 1, klik pada gambar yang menunjukkan situasi yang selamat. Macam mana situasi yang selamat tu? Awak tengok gambar tu betul-betul, awak rasa dia selamat, awak tekan pada kotak warna biru yang ada pada setiap gambar ni lah yang cikgu letak tu. Awak rasa dia selamat, awak tekan dekat kotak biru tu. Okey? Nanti dia akan naik tanda right dekat kotak tu. Okay, aktiviti 2. Lihat gambar yang diberikan dan letakkan tindakan yang anda akan lakukan. Dalam sini, aktiviti 2 yang bawah ni, dia ada beberapa gambar. Bawah tu ada kotak kosong. Bawah daripada kotak kosong tu ada perkataan-perkataan yang dalam kotak warna kuning ni. Itu adalah jawapan dia lah. Apa tindakan yang perlu awak lakukan? Ambil jawapan dalam kotak kuning tu, letakkan dalam kotak yang kosong tu. Macam mana nak tahu jawapan ni mana? Tengok gambar situasi yang diberikan tu. Apakah cara ataupun tindakan yang paling sesuai untuk anda lakukan? Okey,
Itu saja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Bye.